Terima kasih Tuan Dipertua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah memberi pandangan yang turut membahaskan rang undang-undang ini. Sebenarnya seperti juga yang kita lalui sebelum ini, rang undang-undang sebelum ini, kebanyakannya isunya lain daripada apa yang dipinda. Namun begitu kita menerima baik apa yang dibincangkan bersama kerana ianya memberi peluang untuk kita berbincang secara demokratik walaupun ada yang menuduh kerajaan tak demokratik. Namun di sini saya nak sebelum saya menjawab mengenai arbitration timbang tara ini, tadi saudara yang berhormat Padang Serai tak ada di sini. Ada di dalam tak? So, saya perlu membetulkan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Padang Serai sebelum saya menjawab perkara-perkara lain, dan saya setuju dengan ahli Yang Berhormat dari kapal tadi yang bertanya mengenai siapa yang memberi inisiatif ini, membuat inisiatif dari segi pindaan ini. Tadi kalau saya tak silap, Yang Berhormat Padang Serai mengatakan hanya kerajaan Malaysia saja tidak menghormati Majlis Peguam Malaysia. Jadi ini ada tidak konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Kapar. Kerana kita telah dengan dari pindaan yang pertama tadi, memang kita telah menyatakan kerjasama kita dengan Majlis Peguam Malaysia ini. Ini menunjukkan kita memberi penghormatan. Kenapa pula Padang Serai pula menyatakan kita tidak memberi penghormatan kepada, tidak menghormati kerajaan Majlis Peguam Malaysia? Ini bercanggah dengan apa yang kita amalkan pada hari ini. Sebab itulah Yang Berhormat Tuan Dipertua, sebab itulah persepsi Kapar bangun. Tak, sekejap. Sebab itu persepsi terhadap Majlis Peguam Malaysia ini seolah-olah mereka adalah lebih mendorong kepada menyokong kepada pembangkang. Sebenarnya Majlis Peguam Malaysia banyak memberi kerjasama dengan kerajaan Malaysia, tetapi oleh kerana cara Yang Berhormat Padang Serai tadi berhujah seolah-olah beliau adalah mewakili Majlis Peguam Malaysia, dan seolah-olah itulah pandangan Majlis Peguam Malaysia. Saya mengharapkan Majlis Peguam Malaysia memberi ketetapan bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Padang Serai tadi bukan mewakili Majlis Peguam Malaysia, supaya orang berpandangan terhadap memberi penghormatan kepada ataupun menghormati Majlis Peguam Malaysia sebagai sebuah badan yang profesional. Sebelum saya menjawab ini, Kapar. Ya, sila. Saya ingin mendapat penjelasan isu tentang ramai yang tak menyokong atau menerima Majlis Peguam Negara tadi adalah disebabkan cadangan untuk mewujudkan badan yang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Padang Serai. Berbeza dengan saya, di mana saya ingin menekankan inisiatif itu adalah daripada Majlis Peguam Negara. Terima kasih. Terima kasih Kapal, tapi tak perlu menjawab bagi pihak Yang Berhormat Padang Serai, kerana bukan itu yang dimaksudkan. Kerana beliau menyatakan kerajaan Malaysia saja tidak menghormati Majlis Peguam Malaysia. Tetapi sebenarnya beliau tidak memahami selama ini apa yang kita pindah ini adalah kerjasama dari Majlis Peguam Malaysia dengan kerajaan Malaysia. Bermakna kita menghormati Majlis Peguam Malaysia. Ya, Menteri dua yang bangun. Mana satu? Ya, Datuk Gajah. Kalau benar mengatakan bahawa kerajaan menghormati Majlis Peguam, pada pertengahan tahun 2012 ada satu cadangan yang dibuat oleh kerajaan untuk menubuhkan satu akademi peguam yang seolah-olah sama dengan Majlis Peguam supaya mereka boleh bersaing, seolah-olah mewujudkan satu persaingan di antara Majlis Peguam dan akademi peguam ini. Apa pandangan Menteri berkaitan dengan cadangan tersebut? Terima kasih. Itu satu soalan yang baik kerana ia memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan apa yang ditanyakan dari tadi oleh rakan-rakan yang lain. Akademi adalah lain bezanya, skopnya lain. Jadi Majlis Peguam Malaysia memang adalah satu badan yang telah diiktirafkan di bawah kerajaan, di bawah undang-undang. Jadi tidak ada tidak ada pertindihan di antara kedua-dua ini. Jadi itu tidak menjadi masalah kalau ada pun nak ditubuhkan akademi Malaysia, akademi undang-undang itu satu.
satu tempat di mana mereka boleh membuat latihan. Perkataan sudah disebutkan dengan nama akademi. Jadi ianya tidak ada pertindahan dengan skop skop dan tugasan ataupun syarat-syarat di bawah Majlis Peguam Malaysia. Saya harap itu difahamkan. Ya, Menteri Katil bangun. Sila. Yang Berhormat Menteri, sewaktu di peringkat awal tadi ada mengulas tentang kes Zublin lawan kerajaan Malaysia. Dan di dalam kes tersebut ialah suatu keadaan ataupun satu pertikaian di antara syarikat Zublin dengan kerajaan Malaysia, dan itu kerajaan telah pihak Zublin, pihak plaintiff telah pun bercadang untuk engage dengan izin Peguam Amerika untuk soal balas saksi dalam kes tersebut, tapi telah dibantah atas alasan keperluan Seksyen 37 Akta Profesi Undang-Undang. Tetapi yang menariknya, ketika satu deklarasi diminta di peringkat Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat satu keputusan bahawa Peguam hanya mengendalikan kes di dalam mahkamah dan tidak di dalam prosiding arbitrasi atau prosiding timbang tara. Justru saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, saya tidak nampak keperluan yang signifikan ataupun relevan dalam pindaan Seksyen 37 seperti mana yang telah dibahaskan tadi, kerana di peringkat mahkamah pun telah pun jelas bahawa dalam prosiding timbang tara mana-mana pihak boleh mewakili plaintiff ataupun defendant di dalam kes ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri bangkitkan soal transfer teknologi. Kebimbangan saya ialah kalau kita bagi blanket approval dengan izin, sesiapa boleh masuk. Yang menjadi masalahnya tidak ada keadaan yang boleh kita kawal. Kalau mereka datang en bloc daripada luar negara untuk membantu dalam prosedur timbang tara, saya fikir saya tidak nampak ada ruang untuk timbang tara yang boleh memberikan pendidikan atau literasi undang-undang kepada peguam-peguam yang ada di sini. Dan apakah kita tidak boleh letakkan satu clause di dalam peruntukan ini agar ada satu elemen kontrol, misalnya seperti mana yang dibuat di Tasmania dan beberapa negara-negara Australia yang lain, di mana ada satu temporary occupation license atau temporary license ataupun license sementara diberikan kepada mana-mana pihak yang ingin masuk di dalam atau menjadi parti di dalam, mewakili parti di dalam prosedur timbang tara. Itu pada saya harus ada kesediaan kerajaan untuk mengawal agar kita tidak buka satu floodgate di mana kalau dengan kelulusan ini sesiapa saja boleh masuk tanpa ada kawalan daripada kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil. Saya rasa sebelum saya menjawab soalan Yang Berhormat itu tadi, saya nak menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Beruas. Kerana hanya soalan Yang Berhormat Beruas itu lebih cenderung kepada isu yang kita bincang hari ini, iaitu pindaan mengenai arbitration ini. Apa yang Berhormat sentuh itu banyaknya saya rasa tadi sudah kita sentuh dalam pindaan yang lebih awal. Dari segi kawalan, dari segi apa yang Berhormat katakan tadi, semua telah kita bincang dalam pindaan yang lebih awal. Tapi sebab itulah kita menjurus kepada pindaan yang tadi, iaitu pindaan Undang-Undang Pindaan 2012 tadi, dan ini pula kita membawa pindaan kepada undang-undang yang membawa kepada untuk memperkasakan arbitration ini di Malaysia ini, sebab itu adalah masalah yang ataupun cabaran yang dihadapi oleh sistem perundangan sekarang di Malaysia ini. Sebenarnya kalau kita lihat soalan, saya nak rujuk kepada soalan yang telah dirujukkan kepada saya oleh Yang Berhormat Beruas tadi. Selain daripada KLRCA, sama ada terdapat satu lagi badan yang akan dirujuk bagi menyelesaikan pertikaian secara arbitrasi, memandangkan fee yang dikenakan oleh KLRCA amat tinggi, terutamanya bagi syarikat-syarikat kecil atau individu-individu lain. Sejajar dengan keputusan Kabinet untuk mempromosikan KLRCA, tiada lagi cadangan untuk membuat rujukan kepada mana-mana badan lain untuk penyelesaian pertikaian. Kedua ialah fee yang dikenakan sejajar atau selaras dengan kepakaran arbitrator dan kemudahan yang disediakan. Seterusnya, fee yang dikenakan oleh KLRCA adalah minima.
Kos yang mungkin dirasakan tinggi adalah kos yang ditanggung pihak-pihak sendiri, iaitu kos arbitrator atau kos peguam yang dilantik serta mana-mana konsultan untuk membantu kes masing-masing. Kos-kos seperti kos peguam yang dilantik dan kos arbitrator adalah satu bentuk business decision dengan izin yang dibuat oleh pihak-pihak terlibat di dalam pertikaian tersebut. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai perkawalan tadi. Sebab itulah kita ada pindaan yang pertama tadi yang kita telah bincang tadi. Sebab itulah kita adakan pindaan itu, dan seterusnya pindaan ini juga diperlukan kerana kita nak memberi kebebasan kepada pengamal-pengamal undang-undang asing untuk masuk untuk mempergiatkan lagi dalam bidang arbitrasi di Malaysia ini. Jadi apa yang Berhormat sentuh tadi telah kita bincangkan dalam pindaan yang lebih awal. Cuma saya nak menyentuh mengenai pindaan yang berkaitan dengan arbitration ini, iaitu kedua, iaitu mengapa syarikat-syarikat asing yang mempunyai pertikaian dengan syarikat-syarikat Malaysia lebih cenderung untuk memilih pusat timbang tara Singapura dan bukannya KLRCA. Sebenarnya ramai juga rakan yang lain telah menyentuh mengenai perkara yang sama. Ini yang kita nak minta semua rakan-rakan ahli yang berhormat, Dewan Yang Mulia ini faham. Kerajaan bersama dengan KLRCA sentiasa menggiatkan usaha untuk mempromosi kegunaan KLRCA yang kita ada di Malaysia ini, dan pindaan yang dicadangkan adalah menjurus ke arah itu dengan memastikan tiada kekangan untuk peguam-peguam asing datang dan juga memastikan supaya kepakaran sentiasa tersedia dengan kos yang lebih murah. Tadi Yang Berhormat dari Kapar pun menyentuh orang lain lebih memberi keutamaan kepada negara seperti Singapura. Inilah yang kita nak lakukan Yang Berhormat, supaya semua rakan-rakan Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini faham. Tujuan kita mengadakan pindaan ini ialah supaya KLRCA ini di Malaysia ini akan menjadi satu badan yang diberi tumpuan oleh negara-negara lain, dan selain daripada itu secara umumnya dimaklumkan juga KLRCA akan mempunyai satu kemudahan yang lebih baik lagi daripada apa yang ada sekarang. Jadi sebab itu kita akan cuba usahakan untuk menarik seramai-ramainya mereka yang akan terlibat dalam besok, saya nak habis, boleh saya habis? Sambung besok kita sambung sikit lagi besok. Ni ada usul daripada Yang Berhormat Menteri. Berapa minit lagi? Satu ayat saya. Jadi itu saja sebenarnya depan ni habis. Satu ayat habis. Sebab itu saja yang menjurus kepada yang bercakap mengenai arbitrasi. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan tadi. Saya ucapkan terima kasih agar kita dapat sama-sama membawa perubahan yang baik dalam perundangan ini. Terima kasih.